Rajah 3 menunjukkan sebuah kapal selam yang terapung pegun di permukaan laut. Okey, ini kapal selam. Ada perkataan pegun. Pegun. Perkataan pegun menunjukkan dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak ke depan, dia tidak bergerak ke belakang, dia tidak bergerak ke kiri, dia tidak bergerak ke atas, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Ini bermaksud semua daya yang ada daripada atas, bawah, semua daya yang ada, jumlah daya dia akan jadi kosong. Itu maksud perkataan pegun. Terapung pegun. Bermaksud dia tidak bergerak, dia tidak ada daya. Jumlah daya yang bertindak kepada semua submarine ini adalah kosong. Soalan yang pertama, nyatakan prinsip yang membolehkan kapal selam itu terapung. Kebiasaannya, bila kita nampak kapal selam, kita akan teka ini adalah prinsip Archimedes sebab dia melibatkan sesaran air. Kapal selam itu akan tenggelam dan terapung. Tenggelam dan terapung bermaksud isi padu air itu akan berubah. Isi padu air tersesat akan berubah. Tapi dalam soalan ini, perkataan, kata kunci pegun ini menunjukkan satu prinsip lain yang menyebabkan kapal selam ini terapung, iaitu keseimbangan daya. Dalam cerita ni sebab dia pegun, sebab daya dia seimbang. Jumlah daya dia adalah kosong. Tetapi bagaimana kalau kamu jawab dia sebagai prinsip Archimedes? Terima tak prinsip Archimedes ini sebagai jawapan? Ataupun kamu kata dia sebagai prinsip keapungan, law of flotation, keapungan. Terima tak sebagai jawapan? Semua betul. Yang ini betul, yang ini betul, yang ini betul. Tiga-tiga ni konsep betul pakai rapat. Tapi yang paling tepat daripada kata kunci soalan, pegun, yang paling tepat daripada kata kunci soalan adalah keseimbangan daya. Yang ini yang paling tepat. Nombor 1, paling tepat. Tapi kalau kamu jawab soalan Archimedes atau keapungan, tetap juga diberi markah. Kerana dia menunjukkan prinsip yang betul. Soalan B. Jisim kapal selam tersebut ialah 1.5 darab 10 kuasa 7. Jisim kapal selam tersebut adalah 1.5 darab 10 kuasa 7 kilo. Ketumpatan air laut 1.03 darab 10 kuasa 3 kilogram per meter padu. Hitung daya apungan yang bertindak ke atas kapal selam itu. Jadi dalam prinsip Archimedes, kita ada dua keadaan. Sesuatu objek, ni objek lah. Yang ni cecair. So cecair, objek akan masuk ke dalam cecair. Dia bagi macam ni. Objek cecair, jisim kapal selam, cecair. Dalam prinsip Archimedes mengatakan isi padu objek akan sama dengan isi padu cecair. Isi padu objek terendam akan sama dengan isi padu cecair tersesar. So, kita kena ingat V adalah isi padu. Kita tahu dari belajar dulu ketumpatan sama dengan jisim per isi padu. So, ketumpatan jisim per isi padu. Isi padu objek terendam sama dengan isi padu cecair tersesar. Dan kita ada ketumpatan jisim per isi padu. So, dari sini kita ada ketumpatan. Kita akan dapat jisim cecair tersesar. Jisim cecair. Ni bawa pergi sini. Kita ada isi padu darab ni. So, kemudian daripada jisim ni, kita boleh dapat daya. Berat cecair tersesar. Sama dengan jisim dia, darab graviti dia. Jisim dia, darab graviti dia. Berat yang kita dapat ni adalah daya apung bagi objek. Kita tengok lagi sekali. Kita ada dua bahagian, objek dan cecair. Kita belajar dalam Archimedes, objek akan masuk dalam cecair. So, objek akan terendam, cecair akan tersesar. Jadi kita tahu
isi padu terendam akan sama dengan isi padu cecair tersesar. Objek, cecair. Isi padu, cecair tersesar. V ni simbol untuk isi padu. Dan kita tahu ketempatan, formula dia jisim bahagi isi padu. Jisim bahagi isi padu. Jadi kita bawa ni pergi sini, kita dapat jisim cecair sama dengan isi padu darat ketempatan. Ni dah bawa pergi sini. Isi padu darat ketempatan. Kita tahu daripada formula berat cecair sama dengan jisim darab graviti. So, jisim ni datang dari sinilah, gantian ke sini. Berat cecair tersesar akan sama dengan daya apung kepada objek. Jadi, macam mana kita nak kira? Soalan pertama, dia nak daya apung yang bertindak ke atas kapal selam. Bermaksud dia nak daya apung. Daya apung. Dia nak berat. Kita tahu berat sama dengan mg. M, kita ambil jisim kapal selam. Kenapa kita ambil jisim kapal selam? Sebab kapal selam ni dah masuk dalam air semuanya. Darat 10. Jadi kita dapat jawapan dia macam ni. Unit jangan lupa Newton. 10 ni nilai apa? 10 ni nilai graviti. Dapat daripada mana nilai 10 ni? 10 ni dapat daripada list formula yang dekat muka surat 2 depan sekali. Ya, nombor 27, G sama dengan 10. Okey, macam mana kalau kita tak tahu unit dia Newton? Kalau kita tak tahu unit dia Newton. Jadi kita tahu yang ni unit dia kg dah bagi dalam soalan. Yang ni unit dia ms-2. Jadi Newton ni kita boleh tulis dia sebagai kg ms-2. Ni darab ni. Pun boleh juga. Tapi kena tulis unit. Tak ada unit nanti dia anggap salah. Seterusnya, soalan seterusnya dia minta isi padu air laut yang tersesar. Isi padu air laut yang tersesar. Jadi untuk kira isi padu yang tersesar, kita ada ketumpatan air laut. Kita ada ketumpatan tadi 1.03 darab 10 kuasa 3. Okey, ini daripada soalan. Dan kita dah ada dia punya berat tadi. Kita ada jisim dia. Tadi soalan kita dah kira tadi, kita dapat daya apung. Ni daripada soalan yang sebelumnya, daya apung. Tadi yang cikgu tunjuk tadi, kita tahu daya apung sama dengan berat. Okay, ini yang cikgu tunjuk tadi. Dia nak isi padu tersesar. Kita tahu daya apung sama dengan berat. Kita dah dapat daya apung kita kat sini tadi. Kita kira daya apung tadi, kita pakai. Kita dapat kat sini 1.5 darab 10 kuasa 8 ni. Okay. Sekarang kita nak nilai V ni. M ni sama dengan VC rho. So, kita ganti nilai M ni. VC rho sama dengan nilai ni. Letak G. Okey, lagi sekali cikgu tunjuk. Kita tahu daya apung sama dengan berat. Berat cecair. Berat sama dengan mg. Berat sama dengan mg. M ni datang daripada ketumpatan jisim per isi padu. Jadi M sama dengan isi padu darab ketumpatan. Jadi gantikan nilai ni kat dalam ni. Jadi kita akan dapat sebab yang ni ganti masuk M. Soalan nak cari isi padu. Ini soalan nak cari. Nilai G daripada muka surat depan tadi 10 ms-2. Nilai ketempatan daripada soalan 1.03 darab 10 kuasa 3. Nilai ini daripada soalan yang sebelum ni yang kita kira tadi 1.5 darab 10 kuasa 8. Yang ni kita kira daripada soalan B1 tadi. Soalan B1. Macam tu. Jadi kita buat gantian ni semua. Jadi kita akan tulis dia sebagai markah dia 2 markah. Kat sini 1 sebagai gantian. Yang ni jawapan akhir. Macam tu markah dia. Beri satu sebab mengapa kapal selam itu tenggelam. Okey, kenapa kapal selam itu tenggelam? So, jawapan yang kita cari yang paling tepat adalah kalau kita jawab perkataan lain yang membawa maksud yang sama, betul ke salah? Betul juga. Okey, macam ni. Ni kapal selam.
Untuk tenggelam, kat bawah ni ada daya berat. Ni daya berat. Weight berat. Dan dia kat atas. Dia ada daya juga kat atas. Yang kat sini kita panggil daya apung. So, daya atas bawah ni yang menyebabkan dia bergerak naik atas bawah. Okay, kalau dia tak bergerak, maksudnya kapal selam ni tak bergerak. Daya dia sama. Atas bawah sama. Bermaksud jumlah daya akan jadi kosong. Tapi kalau dia ke bawah, kalau dia ke atas, okey. Itu pada konsep kapal selam. Soalan ni, jadi untuk soalan ni, beri satu sebab mengapa kapal selam itu tenggelam. Yang paling tepat, berat adalah lebih besar daripada daya apung. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.